Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada adik-adik pelajar kelas 4 ke 5. Apa kabar kamu semua pagi ini? Cikgu harap kamu semua pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Jadi hari ini kita akan belajar lagi topik yang baharu dalam bab yang sama, iaitu bab pertumbuhan penduduk, tetapi dalam topik yang berbeza. Jadi cikgu harap adik pelajar pada pagi ini sudah bersedia dan memberikan tumpuan yang sepenuhnya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kita secara rakaman video ini. Cikgu harap adik pelajar dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya dalam sesi pembelajaran ini. Jadi sebelum cikgu memulakan topik pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu ingin menunjukkan kepada adik pelajar tentang iaitu gambar ini. Jika dilihat kepada gambar ini, apa yang terlintas dalam fikiran adik-adik pelajar dan cuba kaitkannya, analisis dan kaitkannya dengan topik pembelajaran kita pada pagi ini. Siapa di sini yang volunteer untuk meneka apakah topik yang kita belajar pada pagi ini berdasarkan gambar yang cikgu tunjukkan? Apa dia? Ya betul, gambar ini menunjukkan tentang orang-orang yang sedang mengangkat barang yang ingin pindah ke sesuatu tempat. Dalam istilah lainnya, orang-orang ini sebenarnya sedang bermigrasi dalam bahasa geografinya. Betul tidak? Ya, jadi migrasi ini sebenarnya adalah merupakan salah satu topik kaitan dalam topik yang kita akan pelajari pada pagi ini. Jadi cikgu harap adik-adik pelajar sudah bersedia, pen, buku nota sudah berada di tepi adik-adik pelajar, bersedia untuk mencatat nota yang cikgu akan ajarkan topik sebentar sahaja lagi. Ya, hari ini adik-adik pelajar kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Jika pada sesi kelas yang lepas kita telah belajar mengenai konsep dan kadar pertumbuhan penduduk, maka pada hari ini kita akan belajar apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Jadi pada hari ini, penilaian hasil pembelajaran yang kita ingin capai ialah cikgu harap pelajar dapat menyatakan 5 daripada 10 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Jadi cikgu harap adik-adik pelajar semua sudah bersedia untuk belajar. Jadi di sini jika dilihat faktor yang pertama yang mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk di suatu tempat atau negara ialah faktor perkawinan. Amalan perkawinan pada usia muda seperti yang berlaku di negara-negara pertengahan, negara-negara miskin seperti Afrika meningkatkan lagi kadar kelahiran kerana kadar kesuburan wanita pada usia muda adalah tinggi. Maka kadar kelahiran pula akan menurun apabila wanita berkahwin pada usia yang lewat kerana kesuburan yang berkurang. Contoh seperti negara Jepun dan Britain. Jadi adik-adik pelajar, apa yang adik pelajar kena faham di sini ialah bagaimana kadar perkawinan ini sebenarnya mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu tempat atau kawasan. Apa yang adik-adik kena faham ialah perkawinan di usia muda yang terlampau banyak di negara-negara Afrika itu menyebabkan kadar kelahiran di sana sangat ramai, sangat tinggi kerana golongan remaja perempuan kebiasaannya akan berkahwin pada usia yang muda. Jadi tahap kesuburan adalah tinggi. Jadi maka kadar kelahiran juga sangat tinggi dalam keadaan usia begitu. Berbanding di negara-negara Jepun dan Britain, itu negara-negara maju, kadar kelahiran di sana menurun kerana kebanyakan wanita-wanita di negara-negara itu berkahwin pada usia yang lewat dan kerana oleh sebab itu kadar kesuburan juga mereka turut berkurang. Faktor yang kedua yang turut mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk ialah taraf kesihatan. Tahap kesihatan penduduk yang semakin meningkat akan menggalakkan pertumbuhan penduduk. Di mana jika dilihat dari segi taraf kesihatan ini, sesebuah tempat yang mempunyai prasarana seperti klinik dan hospital yang mencukupi akan menyebabkan
tahap kesihatan penduduk juga meningkat dan menggalakkan pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut. Di samping itu, amalan permakanan seimbang juga meningkatkan jangka hayat penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Misalnya di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand menyediakan fasiliti klinik dan hospital yang mencukupi untuk rakyatnya. Jadi, apa yang adik pelajar kena faham, apabila sebuah negara itu atau tempat itu mempunyai klinik dan hospital yang mencukupi, maka ia dapat merawat orang yang tinggal di sana sekaligus menggalakkan jangka hayat itu lebih panjang dan menggalakkan kepada pertumbuhan pendudukan yang lebih baik. Faktor yang ketiga yang juga mempengaruhi pertumbuhan penduduk ialah dari segi taraf pendidikan. Penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman mempunyai taraf pendidikan yang rendah, sukar untuk menerima dan memahami idea yang baharu seperti program perancang keluarga. Misalnya penduduk di pedalaman Indonesia, Kamboja, Vietnam mempunyai bilangan anak yang ramai dan saiz keluarga yang besar karena golongan-golongan yang tinggal di kawasan pedalaman ini adalah golongan-golongan yang tidak mempunyai tahap pendidikan yang baik. Jadi dari segi pemikiran mereka sukar untuk memahami idea baru seperti program perancang keluarga. Untuk makluman adik-adik pelajar, sekarang ni banyak program-program perancang keluarga diwar-warkan kepada masyarakat di negara kita. Kerana program perancang keluarga ini bertujuan untuk supaya sesebuah keluarga itu dapat merancang anak-anak ataupun merancang pertumbuhan kadar kelahiran anak-anak mereka ke arah yang lebih ideal. Sebab kalau tidak dirancang, maka ibu-ibu akan cenderung untuk melahirkan anak setiap tahun dan itu sangat tidak bagus untuk kesihatan ibu itu sendiri. Itu bagi kawasan bandar. Orang-orang yang tinggal di kawasan bandar dan mempunyai taraf pendidikan yang bagus akan memahami, dapat menerima idea baharu seperti program perancang keluarga. Tetapi bagi orang yang tinggal di kawasan pedalaman, mereka ini dengan taraf pendidikan yang rendah, mereka sukar menerima program seperti ini. Maka orang-orang yang tinggal di kawasan pedalaman misalnya, lebih cenderung mempunyai anak yang ramai. Dan itu sebenarnya turut mempengaruhi taraf ataupun tahap pertumbuhan penduduk di sesuatu tempat ataupun kawasan. Seterusnya, kestabilan politik. Kestabilan politik juga turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk di sesuatu tempat atau negara. Kestabilan politik dalam jangka masa yang panjang akan membolehkan ekonomi sebuah negara meningkat dan jumlah penduduk juga turut bertambah. Misalnya, rakyat Bangladesh berhijrah ke negara kita, yaitu Malaysia, yang mana kita mempunyai ekonomi yang sangat stabil. Saya pikir adik-adik pelajar juga dapat melihat ataupun membaca di radar akhbar ataupun di media sosial lambakan tenaga kerja asing yang ada di negara kita sekarang ini, yang mana sangat banyak, dan itu sebenarnya menimbulkan satu masalah lain. Tetapi apa yang cikgu ingin katakan, disebabkan oleh kestabilan dan kekukuhan ekonomi negara kita ini, maka ia menyebabkan orang-orang asing ini suka tinggal di negara kita. Jadi secara langsungnya itu juga turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk di sesuatu tempat atau kawasan. Itu disebabkan adanya tarikan kestabilan politik atau ekonomi ini. Seterusnya ialah amalan adat dan status quo. Tidak dapat dinafikan bahawa amalan adat dan status quo yang masih diamalkan oleh segelintir masyarakat pada hari ini turut mempengaruhi tahap pertumbuhan penduduk di suatu tempat atau kawasan. Misalnya amalan adat dan status quo seperti India, Somalia, Uganda, yang mana mereka ini, orang-orang di sana cenderung inginkan anak yang ramai kerana keperluannya untuk bekerja sebagai tenaga buruh. Maksudnya, amalan orang-orang di negara India ini masih lagi berfikiran bahawa lagi bagus anak ramai supaya ada tenaga kerja boleh bekerja sebagai buruh. Maka itu namanya sebagai amalan ataupun adat yang diorang percaya. Begitu juga dengan kaum Cina, yang mana berbangga dengan kelahiran anak lelaki. Kerana mereka percaya bahawa anak lelaki ini
bakal mewarisi nama keluarga, yang membawa nama keluarga ke tahap yang lebih baik dan tinggi. Maka oleh sebab itu, amalan adat seperti ini juga akan mempengaruhi tahap pertumbuhan penduduk di sesuatu tempat atau kawasan itu. Seterusnya, faktor yang turut mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk di suatu tempat adalah dasar governance. Dasar governance ataupun dasar kerajaan sebuah negara akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Misalnya, Malaysia ada satu dasar, iaitu dasar kependudukan negara ke arah 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. Adik-adik pelajar tidak pernah dengar kan? Tapi hari ini adik pelajar sudah dengar bahawa Malaysia ada satu dasar, di mana dasar ini mencapai tahap penduduk ke arah 70 juta menjelang tahun 2100. Kenapa Malaysia meletakkan dasar kependudukan seperti itu? Kerana dengan jumlah bilangan penduduk yang ramai, maka tenaga kerja di negara kita ini akan dapat ditingkatkan. Semakin ramai orang tinggal di sebuah tempat atau kawasan, maka kegiatan ekonomi di kawasan itu akan dapat berjalan dengan aktif kerana adanya tenaga kerja. Misalnya, tenaga buruh. Kita sebenarnya sekarang ini kekurangan tenaga buruh yang buat-buat bangunan tu kan. Oleh sebab itu kita banyak menerima tenaga buruh daripada negara-negara luar seperti Indonesia, Filipina, Bangladesh dan sebagainya. Jadi, bila Malaysia sudah ada rakyat yang 70 juta, begini ramai, maka kita tidak akan perlu lagi tenaga-tenaga kerja asing ini. Kita akan gunakan tenaga-tenaga orang yang tinggal di negara kita untuk membangunkan sendiri ekonomi negara kita. Seterusnya, faktor yang turut mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk juga ialah wabak penyakit. Wabak penyakit boleh menyebabkan kematian. Maka itu juga turut mempengaruhi kematian, yang mana turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk di sebuah negara. Dan pada masa sekarang ini, apa yang relevan sudah lihat seperti COVID-19. COVID-19 ini pada ketika ini banyak membunuh manusia. Jadi sudah tentu disebabkan kematian yang terlampau ramai ini, ia turut mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk di sesuatu negara ataupun peringkat global misalnya. Lepas itu, faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah seperti bencana alam dan peperangan. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi telah menyebabkan ramai nyawa yang terkorban. Misalnya tsunami yang melanda Aceh, di mana lebih daripada 100,000 nyawa telah terkorban. Peperangan juga seperti di Palestin, Syria, Iraq dan sebagainya turut mengorbankan banyak nyawa. Jadi, kematian yang terlampau ramai ini sudah tentu akan mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut. Dan akhir sekali adalah migrasi. Konsep migrasi adalah perpindahan penduduk orang daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi disebabkan oleh migrasi ini, ia juga turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu kawasan atau negara. Misalnya, penduduk bertambah akibat migrasi masuk ke Malaysia dan Amerika Syarikat dari berbagai negara untuk mendapatkan pekerjaan. Macam yang cikgu cakap tadi, negara kita ini, Malaysia, mempunyai kestabilan politik yang kuat, ekonomi yang kuat. Jadi itu menjadi tarikan kepada orang luar untuk datang ke negara kita, untuk berpindah negara kita untuk mencari pekerjaan. Jadi disebabkan oleh menerima banyak orang ini, maka itu turut mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk di negara kita. Jadi adik-adik pelajar, apa yang adik-adik pelajar kena faham dan tahu di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ini adalah kita ada 10 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, di mana faktor yang pertama tadi adalah perkahwinan, taraf kesihatan, taraf pendidikan, kestabilan politik, amalan adat dan status quo, dasar governance, wabak penyakit, bencana alam dan peperangan, dan juga migrasi. Ke-10 faktor ini adalah faktor yang mana dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di sesuatu tempat, kawasan, negeri ataupun negara. Jadi adik-adik pelajar kena ingat semua 10 faktor ini, kerana 10 faktor ini sangat penting untuk diingati. Dan
Adik pelajar boleh bertanya kepada cikgu kalau ada yang tidak faham, dan kita teruskan sesi perbincangan kita di dalam grup WhatsApp Telegram. Dan adik-adik pelajar boleh bertanya soalan di situ sekiranya mempunyai soalan kepada cikgu. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.